Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita meneruskan pengajian ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa dan Allah mengabulkan segala hajat, memberikan kepada kita syifa daripada segala penyakit, dan Allah selamatkan kita daripada segala bala, segala bencana, segala musibah di dunia dan akhir, dan memberikan kepada kita husnul khatimah dan mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita akan masuk ini pada kitab Da'watul Tamah, yang mana kita masih membicarakan berkenaan dengan perkara-perkara yang diharamkan dalam jual beli. Dan salah satu ini perkara yang diharamkan dalam Islam adalah apa yang dikenali sebagai al-ihtikar. Al-ihtikar, yakni maksudnya seseorang itu, yakni dia menyembunyikan yakni barangan supaya harga naik, dan selepas itu dia menjual dengan lipatan yakni harga. Maka ini adalah perkara yakni yang diharamkan di dalam yakni Islam. Seperti mana ini kita maklum, barangan ini kalau sekiranya susah nak dapat, maka harganya akan naik. Kalau sekiranya barangan itu banyak di pasaran, maka harganya akan menjadi rendah. Jadi ada orang misalnya ini mengambil kesempatan yang dia mengetahui, misalnya kalau sekiranya dia menyimpan barangan ini dan pasti harga akan naik, dan selepas itu yakni dia mengambil peluang ini untuk menjualnya dengan harga yang tinggi pada saat yakni manusia memerlukan misalnya. Maka ini adalah perkara yang diharamkan oleh Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan innal muhtakira mal'un, yakni orang yang melakukan ihtikar dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala, wal jaliba marzuq. Tetapi ini orang ini al-jalib, apa maksud ini jalib di sini? Kita kalau dalam bahasa kita hari ini kita panggil importer. Bahasa kita panggil importer. Ini maksudnya satu orang ini misalnya dia import barang seperti ini. Kita sebagai seorang Muslim ini tidak hanya ingat kepada keuntungan dan duit dan sebagainya. Memang tidak menafikan itu adalah perkara yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan barakah insya-Allah dalam apa saja yang kita buat. Sama ada kita berniaga ke, kita bekerja ke, kita berdoa kepada Allah, Allah murahkan. Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki. Allah yang memberikan rezeki, maka perniagaan adalah asbab. Begitu juga dengan pekerjaan kita adalah asbab. Maka bila kita melakukan perniagaan dan pekerjaan, ingatlah ini kepada yang memberikan kepada kita rezeki, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah dengan itu perniagaan kita akan diberkati oleh Allah, pekerjaan kita juga akan diberkati oleh Allah, sebab kita berniaga kerana Allah dan kita bekerja juga kerana Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Imam Al-Haddad mengatakan yakni si pembawa barang niagaan untuk dijualnya dalam pasaran pada waktu itu juga dengan mengambil sedikit untung. Ada suatu berita yang lain mengatakan bahawa siapa yang menyuruh makanan selama 40 hari lalu disedekahkannya semua sekali, maka sedekah itu tiada berguna buat dirinya selain menjadi kafarah dari dosa penyurukannya. Kenapa kita lihat apa mudarat berkenaan dengan ihtikar ini? Sebab dia membuat mudarat bagi orang lain. Orang lain memerlukan barangan itu, dan dia ada barangan tersebut, akan tetapi dia tidak mahu menzahirkan, maka dia membawa keburukan bukan kepada dirinya, tetapi keburukan kepada orang lain. Maka ancaman-ancaman seperti ini, seperti mana disebutkan oleh Imam Al-Haddad, bahawasanya hatta kalau dia sedekah sekalipun, selepas dia melakukan ihtikar, dia tidak mendapatkan apa-apa manfaat daripadanya selain tebusan bagi dosa ihtikar yang dia telah melakukan. Selepas itu beliau mengatakan dalam berita yang lain menyebut bahawa para penyuruh barang niagaan itu akan dibangkitkan di hari kiamat bersama-sama dengan kumpulan pembunuh. Dan suatu peristiwa Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu telah membakar makanan yang disorokkan oleh orang. Ini semua adalah berdasarkan dengan beberapa riwayat disebutkan oleh penulis. Semua ini membawakan kepada makna akan besarnya
yakni mudarat yang dibawa oleh perbuatan seperti ini. Tetapi kita lihat zaman sekarang ini berlaku. Zaman sekarang ini di sebahagian negara yang di luar misalan ini yang mereka melakukan. Yang pernah berlaku misalan mereka buang mereka sanggup buang beras misalan dalam lautan, mereka buang, kita dengar cerita misalan mereka buang tepung misalan supaya harganya naik dan mereka jual dengan harga yang tinggi. Maka ini juga yang dilakukan oleh sebahagian manusia, na'udzubillah min zalik pada zaman sekarang. Maka perbuatan seperti ini dilaknati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi membuang makanan ini. Sekarang zaman ini kita dengar orang buang makanan. Kalau setakat dia menyimpankan misalan di kilang dan sebagainya, berbeza sedikit. Tapi kalau sekiranya dia sanggup buang makanan tersebut supaya nak tunggu harga barangan itu naik dan selepas itu nak menjual dengan harga yang tinggi, maka itu lebih dahsyat daripada menyimpannya. Adapun melakukan wang yang palsu, maka itu sudah jelas termasuk penipuan. Ini wang palsu. Pada zaman dahulu pun juga ada isu wang palsu, sebab zaman dahulu menggunakan dinar dan dirham. Jadi ada sebagian orang tak dapat bezakan apa itu dinar, misalnya apa itu emas dan apa itu misalnya copper ataupun apa kita mengatakan timber dalam ini. Dan orang tidak dapat membezakan, maka ia adalah satu penipuan. Zaman sekarang penipuan menggunakan currency misalnya currency yang tipu ataupun kertas yang tidak ada apa kita mengatakan bukan duit dan sebagainya. Ini semua adalah perkara yang diharamkan di dalam Islam, kecuali jika memang ini sudah menjadi mata wang yang diakui untuk dipermuamalatkan dalam negeri, yakni melainkan kalau itu adalah daripada mata wang. Jadi mata wang ini dia boleh berwujud dalam beberapa jenis. Ini disebutkan oleh ulama-ulama kita dahulu. Maka zaman dahulu mereka menggunakan misalan dinar dan dirham. Begitu juga ulama kita mengatakan kalau sekiranya dinar dan dirham tidak ada, bagaimana kita nak menggunakan mata wang? Maka ulama kita mengatakan misalan kita boleh menggunakan makanan sebagai sebagai mata wang. Ini cuba bayangkan. Jadi apa saja benda yang intrinsik, kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil intrinsik. Ini maksudnya dia ada nilai daripada dirinya sendiri, daripada zatnya sendiri. Maka ini kita mengatakan boleh dijadikan sebagai mata wang. Kalau sekiranya emas dan perak tidak ada. Zaman sekarang kita tidak membicarakan tentang emas dan perak. Kita ada apa yang kita dikenali sebagai fiat, currency. Dan ini bahasa yang sangat panjang. Banyak ulama-ulama kita menulis kitab berkenaan dengan keadaan kita hari ini, yang mana kita tidak ada jalan keluar melainkan untuk kita menggunakan fiat currency ini. Walaupun dia adalah perkara yang pada hakikatnya batil dalam Islam. Perkara yang seperti ini, kalau negara Islam dan sebagainya, maka mereka menggunakan emas dan perak seperti mana yang digunakan Nabi SAW. Begitu juga benda-benda yang dibolehkan jadikan sebagai wang. Tetapi keadaan yang kita tinggal hari ini agak berbeza. Maka sebagai seorang Muslim, apa yang saya nasihatkan adalah kita nak kena belajar tentang mata wang hari ini. Ini adalah perkara yang sangat penting sekali bagi tiap-tiap orang Islam. Perlu untuk mempelajari the monetary, apa dia panggil, international monetary system. Ini dia punya topik dia. International monetary system. Perlu kita baca sejarah apa yang dimasukkan di Bretton Woods ini. Misalan, kalau kita baca sejarah misalan wang kertas ini, dulu dia backed by gold. Wang kertas sejarahnya sebelum 1971, tak silap saya. Sebelum 1971, kita boleh pergi bank. Kalau kita ada duit, misalan duit kertas, misalan kalau kita duduk di Singapura, kita pergi bank kasih emas. Kita boleh tukar duit kertas dengan emas. Yang $10 ini, dia backed by gold. Ini maksudnya kita boleh tahu berapa berat gold yang kita boleh dapat. Tetapi selepas 1971 apa yang dikenali sebagai The Bretton Woods agreement, maka Amerika tarik balik. Dia mengatakan mulai hari ini sudah tidak ada emas. Sudah tidak ada emas. Maka ini adalah sejarah yang paling penting sekali, yang bukan saya mengatakan paling penting, dia antara sejarah yang paling penting yang berlaku dalam 100 tahun yang lepas. Dia berlaku pada tahun sama ada 1971 ataupun 1972, pada zaman Nixon, Presiden Amerika. Nama dia Nixon sebab banyak negeri-negeri simpan duit US
Dan mereka minta mas mereka balik. Tapi mereka tak ada mas. Jadi lepas itu mereka mengatakan kami tidak akan kembalikan mas. Jadi itu mulanya sampai hari ini. Subhanallah, cuba bayangkan, sampai hari ini wang kertas kita tidak backed by gold. Tapi subhanallah, ada orang Islam sampai hari ini dia menyangkakan duit kertas ini backed by gold. Ini sudah 1971, 60 tahun ini yang lalu, ini 50 tahun ini yang lalu. Sudah yang ini tidak back ini by gold. Ini maksudnya wang kertas yang kita ada ini tidak ada value di dalamnya. Itu cerita. Tetapi dia boleh jadi duit. Ini adalah pelik dan ajaib ini pada zaman yang kita tinggal hari ini. Sebab kita nak baca sejarah ini. Maka ulama kita mengatakan dibolehkan kita menggunakan wang kertas dan sebagainya. Kita semua ini menggunakan wang kertas. Ini dalam bab darurah yang dalam bab darurah. Ala kulli hal, insya-Allah ini kita teruskan ya. Kita akan pergi kepada kitab seterusnya. Kepada kitab ini Fathul Mu'in. Dan